أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah kita bersama-sama kumpul untuk teruskan trend kita, aktiviti kita pada setiap tahun, InsyaAllah, iaitu kita berusaha untuk bersama-sama mendalami mutiara-mutiara dalam Al-Quran, tema-tema dalam Al-Quran, agar bila kita tahu gambaran besar apa yang Allah nak ceritakan dalam Al-Quran ni, kita lebih bersemangat untuk mendalami lagi, kan? InsyaAllah. Jadi semalam ada dua sesi, kan? Betul tak? Semalam ada juzuk 11 dengan juzuk 12. Betul ke, geng? So kalau juzuk 11 tu ada surah Taubah sikit, atau ada surah Yunus kan? Tu juzuk 12 ada surah Yunus sikit, surah Hud dengan surah Yusuf. Betul. Jadi insyaAllah hari ni kita akan bincang tentang tiga lagi surah, iaitu surah Yusuf, surah Ar-Ra' dengan surah Ibrahim, dan juga satu ayat daripada surah Al-Hijr, satu ayat ni. Jadi kalau kita tengok kesemua surah-surah ni, juga surah Yunus dengan surah Hud lah, dia diturunkan suatu di Mekah, bukan di Madinah, suatu di Mekah. Jadi ada perbezaan besar kalau surah tu turun waktu Madinah ataupun turun waktu Mekah, kan? Saya tahu waktu Mekah ni fasa nak start kan, yang mana orang masih lagi belum percaya, kan? Allah nak teguhkan akidah dia orang, Allah nak bagi kekuatan kepada kaum muslimin pada waktu itu, kan? Padahal dalam fasa Madinah pula Allah nak enforce, kan? Allah nak tegakkan manhaj Islam, kan? Satu lah, kita ada dengar macam puasan harta, keadilan negeri wanita dan sebagainya, macam tu, ya? Poligami, Allah nak juga, kan? Ada macam lah Allah dah cerita, kan? Dan tu perbezaan dia. Jadi apabila kita baca, kalau kita baca surah kan, dia tengok depan dia, oh ni surah Makkiyah kan, so lepas tu kita ada mindset lah, kan? Kita letakkan diri kita sebagai orang yang at least dapat rasa, kan, macam mana situasi kat Mekah tu, kan? Dan kita baca dalam mindset macam tu, kan? InsyaAllah. Okay, jadi surah Yusuf ni, permulaan ayat dia dikatakan permulaan surah dia, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surah Yusuf ayat 1 sampai 3. Maksud dia Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang yang tidak mengetahui. Jadi Allah kata Al-Quran ni ayatnya yang paling jelas, kan? Lepas tu diturunkan dalam bahasa Arab agar kita mengerti, ataupun agar kita mengerti lah, orang senang mengerti, kan? Dan kemudian Allah juga kata Allah ceritakan kepada kita bahawa tentang kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ni kepada kita. So maknanya pertama, awal-awal ayat ni Allah ceritakan tentang Al-Quran ni, kan? Allah stresskan yang Al-Quran ni adalah yang paling jelas, kan? Al-Quran ni ada kisah-kisah yang membantu kau, kan? Jadi Allah proceed dengan ceritakan tentang apa? Kalau surah Yusuf cerita pasal satu. Pasal apa? Ini trick question ni. Surah Yusuf cerita pasal kawan Nabi Yusuf. Pasal Nabi Yusuf tu sendiri lah, kan? Kalau macam dulu trick question lah, kan? Kalau dulu kita tengok surah-surah sebelum ni, kalau cerita pasal Nabi, diceritakan juga pasal kaum kan. Diceritakan pasal kaumnya diazab, diceritakan macam-macam kan pasal kaum dia. Tetapi dalam surah Yusuf ni diceritakan tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf ni sendiri.
diceritakan tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf sendiri daripada awal sampailah, tak ceritakan macam mana Nabi Yusuf wafat kan, Nabi sampai akhir kan. Dan kita dapat tengok bahawa kisah Nabi Yusuf ni sangat berliku-liku, sesuai dengan keadaan Rasulullah pada masa waktu tu kan. Sebab ayat surah-surah ini diturunkan waktu kaum muslimin ni menerima tentangan, menerima apa? Penderitaan, menerima apa lagi? Benda-benda yang buruk kan? Apa? Mihna kan? Menerima tribulasi. Okey. Tribulasi. Nanti boleh cari maksudnya. Kan? Menerima benda-benda yang buruk kan? Jadi Allah tenangkan kaum muslimin dengan surah ni. Yang mana Allah ceritakan dulu pun ada juga rasul yang hidupnya tak senang. Yang berliku-liku dunia hidup. Macam mana yang dikatakan dengan berliku-liku tu? Kalau kita tengok Allah dah ceritakan Nabi Yusuf ni dengan seorang lagi saudara dia kan. Ada dalam Quran ada tu lihat Bunyamin. Ada. Bunyamin maksud. Dan saudaranya Bunyamin. Dia tulis saudaranya dalam kurungan Bunyamin. Sekejap tak ada, tak tulis. Tapi kita tahu bahawa Nabi Yaqub iaitu bapa Nabi Yusuf sangat-sangat cinta akan dua orang anak dia ni. Pasal? Betul tak? Sangat suka lah, sangat sayang kan dengan dua orang anak dia ni, iaitu Nabi Yusuf atau Yusuf dengan Bunyamin. Dengan anak dia seorang lagi kan. Tetapi dia kiranya dalam keluarga tu dia at the top lah, sebab dia paling disayangi oleh ayah dia. Tetapi akibat sangat sayang ayah dia kepada dia dicampakkan ke dalam sumur. Tahu tak sumur ke apa? Telaga. Ke dalam telaga buta. Ya tambah lagu buta kan. Ke dalam telaga lah kan. Maknanya daripada menjadi anak yang paling disayang, jadi anak buangan. Lebih kurang kan. Dibuang oleh saudara-saudara dia sendiri, abang-abang dia sendiri kan. Daripada menjadi orang yang menderita duduk dalam perigi, lepas tu ada orang ada merchant apa? Pedagang jumpa Nabi Yusuf ni dan dibawa ke kota. Dan apabila di kota, Nabi Yusuf ni masuk ke dalam istana Al-Aziz. Maknanya daripada dalam perigi tu, sendah-sendah perigi tu, masuk ke tempat paling best, istana. Masuk dalam istana kan. Nampak tak dia punya liku kan? Sharp kan liku dia. Lepas tu dekat dalam istana Al-Aziz pula, bila Nabi Yusuf dah besar, dah handsome kan, sampai orang perempuan terpotong jari kan. Tak tahu kalau kat sini ada orang macam tu kan. Ahmad Hakim. Ada contoh orang terpotong kan? Ada sikit. Dia nak mampus. Terpotong tangan sendiri tak kira kan. Okey. Jadi bila dah sampai kira macam dah masuk istana, diceritakan juga macam mana Nabi Yusuf ni tahu belajar tentang perbendaharaan negara kan dan sebagainya. Daripada dekat istana tu tiba-tiba dikenakan fitnah kan, iaitu isteri Al-Aziz ni suka kat dia dan menggoda dia kan. Jadi daripada situ, daripada keadaan tu turun lagi sekali kan, jatuh lagi dia punya apa? Bukan darjat, dia punya macam mana Nabi Yusuf ni mentafsir mimpi kan. Mentafsir mimpi dua dia punya rakan sepenjara kan. Lepas tu seorang mati kan. Betul? Seorang mati sebab berdasarkan tafsir mimpi. Dan seorang lagi tu bila dia keluar, dia sarankan kepada raja, kepada orang yang berkuasa pada tu, yang mana Nabi Yusuf ni dia pandai tafsir mimpi. So daripada situ dia menjadi penguasa Mesir. Nampak tak? Betapa berliku-likunya. Dan liku-liku tu kan sikit-sikit kan. Dia memang daripada anak paling sayang jadi dibuang. Lepas tu masuk istana, tu masuk penjara. Lepas tu jadi penguasa Mesir. Sesungguhnya apa yang Allah nak tunjuk kat sini, Allah mengajar Rasulullah dan kaum muslim pada itu tu, yang hidup ni memang tak sentiasa senang kan. Biasa tu ada menah, biasa tu ada kesusahan sikit kan. Dan apa yang Allah nak tekankan juga bahawa sifat Nabi Yusuf ni ketika ditimpakan kesusahan-kesusahan kan. Sebab apa?
Nabi Yusuf masuk perigi ni, adakah dia gila kan? Dia macam, oh aku dibuang lah kan? Tak kan? Lepas tu adakah bila dia masuk istana, dia bangga diri kan? Bila orang terpotong tangan tengok dia macam lagi apa? Lagi jadi Casanova apa, tak kan? Contoh kan? Tapi apa yang Allah tunjukkan bahawa Nabi Yusuf ni, dia sabar ketika susah dan dia tawaduk ketika senang. Bukti dia kita tengok ayat 87. Surah ke-12 ayat 87. Allah Subhanahu tahu macam lah. Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Maknanya kat sini, walaupun ni apa yang Nabi Yaqub kata kepada anak dia kan, tapi Allah ceritakan yang mana kita jangan berputus asa kan. Kalau kita berputus asa, maknanya kita ni tergolong oleh orang-orang kafir kan. Seperti mana yang Nabi Yusuf buat, dia tak berputus asa kan. Walaupun ditimpa banyak-banyak cabaran ni, tapi tak berputus asa kan. Lepas tu dalam ayat ke-90 Allah cerita, mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Siapa saudaraku tu? Ikut Bunyamin lah kan sebab dia macam culik cerita. Dia kalau macam tu lah, boleh baca sendiri kan. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang berbuat baik. Nampak tak? Nabi Yusuf sendiri kata yang mana kalau kita sabar, kita bertaubat, Allah takkan sia-sia kita kan. Dan terbukti lah dan nampak daripada kisah hidup dia. Walaupun dia senang, dia handsome, dia tak tergoda dengan godaan isteri Al-Aziz kan. Walaupun dia senang, dia jadi penguasa Mesir, dia tak menyalahgunakan kuasa dia. Macam tu lah dia dapat tengok jadi sekali lagi kita tengok yang mana aturan Allah tu penuh hikmah kan. Aturan Allah tu penuh hikmah. Kadang-kadang kita nampak macam tak best kan. Apa ni masuk pergi kan. Apa ni isteri dan pakcik aku mati kan. Selain macam kisah Rasulullah kan. Apa ni aku punya sahabat-sahabat diseksa dan sebagainya kan. Tetapi sebenarnya ada hikmah yang lebih besar yang kita tak tahu yang hanya aturan Allah tu lah yang paling power sekali. For the lack of better words kan, power. Lepas tu Allah tutup surah Yusuf ni dengan kata kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran yang agung. Ya ke? Yang agung. Tak reti baca tulisan sendiri. Bukan agung, orang. Kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang punya akal. Kan? Jadi kat sini macam Allah macam bagi comfort lah kan pada orang-orang muslimin kan. Berarti itu yang mana kisah-kisah ni adalah pengajaran bagi kamu kan. So jangan rasa down sangat kan. Sebenarnya aturan Allah tu lebih kuat kan. Allah tahu apa yang dia susun. Macam tu lah. Okay. Dan kemudian kita masuk pula kepada kita masuk pula surah Ar-Ra'. Ar-Ra' tu. Apa Ar-Ra' tu? Maksud dia apa? Maksud dia apa? Ajim. Hakim ni besar apa? Apa dia hakim? Betul. Maksud dia apa? Hakim seperti. Maksud dia guru kan? Maksud dia guru. Kalau kita tengok dekat ayat 13 surah Ar-Ra' tu ayat ke-13 Allah cerita, dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat kerana takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah dan dia maha keras siksaannya. So kalau kita tengok daripada ayat ni, kita tengok yang mana Allah ceritakan pertama, ada satu entiti ni bertasbih memuji Allah kan, malaikat dan guru kan. Lepas tu Allah ceritakan juga yang mana orang yang berbantah-bantah tentang Allah, Allah akan siksa dia dan siksa yang keras. Maknanya tengok kat sini ada kontra, ada perbezaan kan, itu adalah secara tak langsung tema keseluruhan lah surah ni. Sebab apa? Dekat
Macam mana? Sebab dekat dalam surah Ar-Ra'd ni Allah ada ceritakan tentang perumpamaan yang hak dengan yang batin. Sekali lagi Allah datangkan balik tema hak dan batin ni. Hari tu kita ada cerita kan dalam surah Al-Anfal, surah Al-A'raf kan, lebih kurang kan pasal hak dan batin kan. Hari sekarang ni Allah ceritakan sekali lagi tentang perumpamaan antara yang hak dengan yang batin. Contoh kita tengok ayat 17. Ayat 17 ni ayat yang famous. Mungkin famous lah. Dia macam ayat ni ayat yang kita boleh rujuk lah untuk nak tunjukkan perbezaan antara yang hak dengan yang batin. Okay, Allah cerita, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Satu. Maka arus itu membawa buih yang mengembang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang apa yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Apa ni apa yang Allah cuba nak sampaikan. Satu yang kita boleh dapat adalah yang batin ni seperti buih. Seperti buih kan. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. So macam kebatilan ni macam tu lah kan. Mungkin dia ada banyak kan, mungkin dia macam kita nampak sebagainya, tapi eventually dia akan hilang dan tak ada gunanya. Tak ada gunanya kan. Lain pula macam hak ni adalah seperti Allah cerita, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut ukurannya. Kan, hujan tu adalah hak. Seperti mana hujan tu kalau dia masuk dalam sungai kan, dia akan menyapu kan, membersihkan semua buih-buih kan. Macam tu lah hak kan. Hak ni dia akan sweep away semua kebatilan, walaupun tak jelas, walaupun tak obvious. Seperti mana yang saya ceritakan dalam surah Yusuf ni, tak obvious kan, tapi akan kalah juga kebatilan. Akan kalah juga kebatilan. Jadi macam kalau kita patah balik tengok ayat 1, Allah kata ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Kan Allah dah ceritakan sekali, Allah dah stress sekali yang mana Al-Quran ni adalah benda yang benar. Benda yang benar kan. Dan Al-Haq ni adalah kekuatan yang kukuh walaupun tak nampak pada mata kasar kita. Lepas tu dekat Ar-Ra'd ni juga Allah ceritakan tentang bukanlah Allah ceritakan secara obvious, Allah tak nyatakan lah, tapi kita boleh nampak yang ada dua jenis kitab. Dua jenis kitab, benda ni. Kalau siapa ingat dulu masa siapa nama Ustaz? Dr. Awad. Dia ada cerita ada dua jenis kitab. Betul tak? Siapa ingat? Macam mind blowing sikit kan. Apa ni ada dua jenis kitab, bukan satu kitab je yang kita dapat. Word. Apa? The word and the world. The word and the world. Free. Tahu tak? Tahu? Sesungguhnya ada dua jenis kitab. Yang pertama, dunia, the world kan, dunia ni kan. Benda yang kita nampak sekarang kita ni adalah satu manifestasi kalam Allah kan. Suatu dekat dalam Ar-Ra'd ni Allah tunjukkan Allah punya kekuasaan. Allah relatekan dengan benda-benda yang kita nampak. Hujan kita nampak kan, buih-buih kita nampak dan sebagainya. Banyak lagi perubahan-perubahan yang Allah tunjukkan kat sini kan. Dan Allah menyeru juga dekat dalam surah Ar-Ra'd ni untuk kita tengok dan kita fikir dan kita contemplate kan. Kita ni lah, kita bukan saja kita baca Al-Quran ni untuk tahu, tapi kita tengok sekeliling kita juga untuk tahu. Sehingga tu dekat dunia ni bukan saja word, tapi world juga kita kena ambil tahu lah. Kita kena berilmu. Yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi. Maknanya sesiapa yang menguasai ilmu dalam kitab ni dan dalam dunia ni, dia akan menjadi saksi kan. Menjadi saksi apa? Jadi orang yang bersaksi
Kan? Orang yang tahu kekuasaan Allah. Nampak? Sebab Allah nak bezakan kan antara yang hak dan batil. So orang yang betul-betul memerhati dunia ini, orang yang betul-betul faham tentang kitab ni, ialah orang yang akan nampak hak tu lah. Tak, biasa tak? Macam tu lah. Itu perumpamaan yang antara yang hak dengan yang batil. Panjang pula hari ni, tak apa. Dan yang terakhir adalah kisah surah Ibrahim. Surah Ibrahim. So tadi surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, Ar-Ra'd tiba-tiba kan. Lepas tu kembali pula pada surah Ibrahim, nama-nama Nabi. Jadi asal usul surah Ibrahim ni adalah kerana Nabi Ibrahim berdoa. Kalau tengok dekat dalam ayat 35 ada diceritakan tentang apa doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendoakan yang mana Mekah tu aman, selamat kan. Dia doakan cucu-cucu dia, keturunan dia jadi orang yang macam doa dia dalam surah Al-Baqarah kan. Dia mendoakan agar keturunan dia menjadi imam kan. Allah kata semuanya kamu adalah imam yang paling hebat kan. Lepas tu Nabi Ibrahim kata, Nabi Ibrahim tanya Allah, macam mana dengan cucu-cucu kan? Semuanya mereka juga sama selagi mereka tak berlaku zalim. Jadi bukan macam tu lah. Tengok sikit apa yang Nabi Ibrahim doa. Okey, ayat 35 Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Lepas tu berhala ini banyak menyesatkan manusia kan. Nabi Ibrahim bercakap dengan Allah kan. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunan aku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman dekat rumah engkau. Ni merujuk pada Nabi Nabi Ismail dan mak dia. Semua mak dia sedianya. Lepas tu ya Tuhan kami, semuanya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang di langit. Dan seluruhnya kan, Nabi Ibrahim berdialog dengan Allah kan. Dia berdoa dengan Allah. Sebab apa? Benar. Tu satu lah. Tu kenapa dapat nama surah Ibrahim. Tapi kita tengok juga dekat dalam surah Ibrahim ni ada dialog antara Rasul dengan orang kafir atau kaum dia yang ingkar kan. Rasul bagi certain stuff, lepas tu yang dia punya kaum yang ingkar ni kata, wahai Rasul kan. Itu dia balas. Ada dialog antara Rasul dengan orang kafir. Lepas tu ada juga Allah ceritakan tentang perbezaan antara orang yang beriman dan orang yang ingkar kan. Orang beriman obviously masuk syurga, orang ingkar obviously masuk neraka kan. Lepas tu Allah bagi pula perumpamaan orang yang ingkar ni adalah seperti abu dekat atas atas apa? Atas tak ada atas apa kan? Abu yang ditiup kan? Abu yang ditiup. Tu apa? Perumpamaan orang ingkar. Tak ada guna lah. Sama macam buih dia. Dia akan di sweep away oleh angin. Macam tak ada benefit, tak ada manfaat. Tapi kalau kita tengok menurut buku Fatihah Qurannya, tema surah Ibrahim ni adalah persaingan antara hak yang batil lah kan. Obviously macam ditunjukkan macam dialog antara Rasul dengan orang kafir tu kan. Ditunjukkan juga dengan perbezaan orang beriman dengan orang yang ingkar kan. Lepas tu ditunjukkan juga di awal surah tu tentang kisah Nabi Musa, yang mana Allah bagi Nabi Musa kitab untuk keluarkan kaum dia dari kegelapan kepada cahaya. Pada ayat 5 Allah dah ceritakan. So macam Allah kata memang benda ni adalah constant struggle between yang hak dengan yang batil. Tapi eventually siapa yang akan menang? Kan? Hak kan. Apa yang orang yang berpegang pada hak akan dapat? Syurga. Apa yang orang berpegang pada batil akan dapat? Neraka. Dah obvious lah. Kan? Allah ceritakan. Jadi kesimpulannya, kalau kita tengok Nabi Yusuf ni diceritakan tentang yang mana aturan Allah tu is more than meets the eye. Macam tu kan, lebih kurang kan. Macam kita tak nampak kan jelas kan.
Dia hikmah Allah tu kadang-kadang tersembunyi. Dan memang memang biasalah kalau ada liku-liku dalam kehidupan. Lepas tu Ar-Ra'd ni Allah bagi perumpamaan tentang yang hak dengan yang batil. Allah bagi jelas. Dan kemudian dalam surah Ibrahim Allah katakan yang hak yang batil ni memang akan sentiasa berlawan. Memang akan sentiasa bersaing. Tapi yang akan menang adalah orang yang faham, orang yang berpegang pada Allah kata Alif Lam Ra tilka ayatul kitab wa Qur'anil mubin. Itu adalah ayat kitab yang sempurna, iaitu Al-Quran yang memberi penjelasan. Kenapa dekat akhir juzuk 13 ni tiba-tiba Allah kata itu adalah ayat kitab yang sempurna, ayat-ayat yang memberi penjelasan. Kenapa? Dia beri jaminan. Dia apa? Dia beri jaminan. Beri jaminan. Satu lagi kalau kita tengok yang mana daripada surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ar-Ra'd dengan surah Ibrahim, semuanya dimulakan dengan menceritakan Al-Quran ni macam mana. Dalam surah Yunus ayat awal tu Allah kata Al-Quran ni adalah ayat-ayat yang penuh hikmah. Surah Hud Allah kata Al-Quran ni adalah ayat yang disusun rapi dan dijelas dengan terperinci. Lepas tu dalam surah Yusuf Allah kata dalam Al-Quran ni diturunkan kisah-kisah yang paling baik. Lepas tu dalam Ar-Ra'd Allah kata kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhan, kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar. Lepas tu dalam surah Ibrahim Allah kata kitab yang diturunkan agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Maka semua-semua tu adalah ayat-ayat yang sempurna dan yang memberi penjelasan. Nampak? So daripada dua juzuk yang sebelum ni Allah simpulkan dalam satu ayat. Nampak? Bagi aku susunan ni sangat menarik kan? Ini bagi orang yang tak faham Arab kan pun dah rasa sangat menarik kan? Bahasa terjemahan. Cuba bayangkan kalau kita sama-sama faham bahasa Arab kan. Seperti mana yang Allah kata dalam surah Yusuf diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu mengerti kan? Cuba bayangkan kalau kita betul-betul faham bahasa Arab kan? Dan kita dapat tengok susunan Al-Quran yang sangat menarik ni kan? Betapa aku rasa kita semua insya-Allah akan bertambah iman kita kan. Jadi insya-Allah kita kena ingat yang mana hidup ni sentiasa berliku-liku seperti mana macam dalam kisah Nabi Yusuf. Lepas tu kita boleh nampak antara hak dengan batin ni daripada word dengan the word dengan the world. Susah semua. Lepas tu yang dalam surah Ibrahim Allah ceritakan yang mana memang ada persaingan antara hak dan batin. Tapi yang penting adalah kita punya hubungan dengan Allah. Sebenarnya yang ditunjukkan macam mana Nabi Ibrahim berdoa untuk dijauhkan daripada perkara yang buruk dan sebagainya kan. InsyaAllah itu saja. Apa yang baik itu datang dari Allah, apa yang buruk, apa yang tak faham datang dari kesilapan diri sendiri lah. Dan insyaAllah perbincangan kita ni bukan kat sini saja kan. Mungkin lepas ni kalau kita jumpa mana-mana, apa benda yang kita tak faham, apa benda yang kita rasa yang kita boleh enforce, kita boleh bincang kat luar kan. Dan insyaAllah jangan lupa untuk terus membaca Al-Quran lah. Semuanya Al-Quran itu penuh ayat-ayat yang penuh hikmah yang telah disusun dengan rapi dan terperinci dan jelaskan secara terperinci. Mempunyai kisah-kisah yang paling baik. Macam-macam lah kan. Seronok baca Al-Quran sebenarnya. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.